Hai, pagi. Okey, 9 bulan jadi jutawan SKV. Alright, so ini saya punya record. Nampak tak? Canggih sekarang ni. So ini kita orang punya, jap. Ini kita orang punya sale. Okey, nampak tak? So ini record sale 9 bulan. Tak berapa clear. Okay, 9 bulan kita orang punya sale 2.15 juta. Right. Susah sikit. Alright. So, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Greymatic. So, ni company saya, Greymatic. So, kepakaran kami adalah kami adalah platform tempahan kereta sewa di mana kami membantulah pelanggan-pelanggan kami untuk mendapatkan perkhidmatan kereta sewa yang dijamin TikTok bersih dan selamat supaya pelanggan-pelanggan kami dapat sampai ke destinasi dengan hati yang gembira. Kejap saya nak flip. Error. Okay, so dekat belakang saya ni kita punya office. Masa awal tahun hari tu memang office ni tak buka. Sebab apa, staff semua dah berhenti kerja. Dan sekarang ni bila rentas negeri dah dibuka, so bisnes kereta sewa pun dah start jalan lah. Tetapi saya bisnes kereta sewa tu dah jalan, tapi saya macam hand over lah the business to orang lain. Okay, so sekarang ni saya fokus kepada business SKV. Alright. So sebelum tu saya nak check kepada yang menonton ni, boleh tak dengar suara saya dengan jelas, video semua clear? Dan saya nak share macam mana dalam 9 bulan saya boleh jadi jutawan SKV. Okay, ini kita orang punya record lah. Alamak, tak berapa clear lah. Ni kita punya record. Sekejap saya yang ni. Okay, ni kita punya record sale lah. Tak clear. Jadi kecil. Senang cerita dalam masa 9 bulan kita orang punya jualan tu 2 juta lebih lah. Semoga dipermudahkan urusan. Okay, so kenapa saya join SKV? Cerita ni saya nak bagi inspirasi lah kepada tuan-tuan yang mana pernah buat bisnes dan pernah jatuh. Alright. So saya buat bisnes kereta sewa dah lama, tuan-tuan. Saya buat bisnes kereta sewa daripada tahun 2006. Masa tu saya masih bekerja sebagai pensyarah lah dekat universiti. Dan alhamdulillah bisnes tu berkembang. Pada tahun 2011 saya berhenti kerja sebab saya nak buat bisnes kereta sewa secara full time. And then lepas saya berhenti kerja tu, saya start expand saya punya bisnes lah. Asalnya saya buat bisnes kereta sewa dekat Bintulu, Sarawak. Lepas tu saya start buka cawangan lah. Saya buka cawangan tu saya menggunakan sistem licensing lah. Dia macam franchise lah. So maknanya saya tak keluar modal. Siapa-siapa yang nak belajar bisnes kereta sewa, saya ajar dia. And then saya sediakan sistem. And then dia boleh gunakan saya punya brand company. And then saya ambil sikit lah royalty kan. So masa mula-mula tu saya ambil royalty dalam 2.5% je lah. Tak banyak kan. Sekejap saya minum dahaga. Oh, lupa nak tanya, kepada yang menonton ni boleh tak mendengar suara saya dengan jelas, video semua clear, tak ada lagging? Test 1 2 3, test 1 2 3. Okey. Sambil jalan kan. Saya tak lama hari ni. Pagi ni sejam je saya nak live sampai pukul 8. Sebab hari ni saya ada training kan. Okay, so saya buat licensing. And then tahun pertama saja alhamdulillah saya dapat buka 9 cawangan kan.
senang lah, senang sebab apa, saya tak keluar modal. Siapa-siapa yang nak jadi saya punya lisensi, dia bayar, masa tu saya charge 3,000 lah. 3,000 saya ajar, saya sediakan sistem apa semua, and then dia orang boleh run business kereta sewa. And then 2011, 2012 Alhamdulillah saya capai 1 juta pertama lah dalam bisnes kereta sewa. And then 2013 saya dapat buat jualan dalam 1.7 juta. Sebenarnya bila saya start buat licensing tu, saya start buat buka cawangan, saya rezeki lah. Tiba-tiba ada satu company daripada luar negara, dia nampak saya ni ada banyak cawangan, so dia nak minta saya ni jadi dia punya supplier lah. So dia ni ada banyak customer daripada luar negara kan. Cuma tak ada company yang boleh sambut dia punya customer satu Malaysia. Macam saya masa tu 2013 saya ada banyak cawangan, so company saya ni boleh sambut customer daripada luar negara. So masa tu saya dapat banyak booking lah daripada luar negara kan. Itu bagusnya bila kita bekerja secara berjemaah. Alright. And then 2014 Alhamdulillah, jualan daripada kereta sewa tu, kutipan sewa lah. Kutipan sewa dapat nak sampai 4 juta ringgit. Alhamdulillah, rezeki kan. Lepas tu masuk 2015, Alhamdulillah, bisnes jualan kutipan sewa lah 5 juta. So masa tu saya hanya ambil royalty 2.5% lah. Kalau 1 juta tu saya dapat lah 25,000 kan. Tu kira macam free money lah, kan. Alright. And then bermula tahun 2015, bisnes saya start struggle. Kan. Saya pun baru perasan beberapa tahun selepas tu. Ada tak nak tahu apa yang struggle tu. And then bermula 2015 lah, bermulanya fasa kejatuhan bisnes saya. Ini saya cerita ni bukan nak salahkan siapa-siapa. Saya nak cerita ni sebagai pengajaran lah. Mungkin you boleh belajar daripada saya punya story ni. Ada tak nak tahu macam mana bisnes saya ni boleh masa awal-awal tu boleh buat sale 4 juta, 5 juta kan. Lepas tu tiba-tiba ada problem pagi-pagi. So cerita ni supaya you all yang berniaga, yang ada masalah kan, so saya harap you jadi kuat. Sebab tu saya pun pernah hadapi bermacam-macam cabaran dan macam nak gila kan. Tapi saya hadap je lah. Waalaikumsalam. You ni ada ke dengar saya punya cerita ni? Ada ke saya cakap sorang-sorang? Test 1 2 3. Kan. Bukti mana? Bukti mana? Alright. Takkan nak tunjuk duit kan. Kalau tunjuk duit kan nanti orang kata kita riak kan. Bukti dia statement account lah kan. Okay. Mestilah positif. Alright. So masa tahun 2015 tu, saya tak salahkan siapa-siapa. Yang ni berlakulah kesilapan saya jugalah kan. So masa tahun 2015 tu, kalau you all ingat, masa tu kira Malaysia ni baru memperkenalkan undang-undang GST. So sebelum GST tu, saya punya bisnes tu very simple lah. Kalau orang nak sewa kereta, dia bayar dekat company saya, and then saya kira lah berapa kita punya sale, dan kita bayar lah cukai kan. And then macam saya ada banyak lisensi masa tu. So lisensi pun, kalau customer nak sewa kereta dekat saya punya lisensi, customer bayar dekat lisensi saya tu. And then lisensi dia akan kira berapa sale dia sebulan, and then dia kali dengan 2.5%, and then saya ambil lah royalty kan. So kalau macam sale dia tu sebulan 10,000, saya ambil lah 250 kan. Macam tu lah, very simple. And then yang balance tu, dia orang kira lah berapa dia orang punya profit, and then dia bayar cukai. So business tu very simple.
tak payah ada software yang canggih-canggih kan. Pakai Excel pun boleh. Memang very manual lah. Alright. So lepas GST diperkenalkan, macam benda tu kita tak boleh nak buat. Sebab apa? Macam bila customer bayar, kita kena keluar tax invoice, kan? Ini kalau kita tak keluar tax invoice, kalau customer report, memang kita kena lah kan. Memang kita kena penalty tu lagi mahal daripada GST. So saya pun risau kan, kita buat sewa kereta pun semua. Lepas tu kita tak keluar tax invoice. Kalau macam customer report pun semua, takut kita kena penalty lah kan. So pun kita pun nak terpaksa follow lah. So mana-mana company, mana sale dia tu lebih daripada 500,000, memang kena daftar GST. So company saya pun daftar lah GST kan. Daftar GST. And then so bila kita daftar GST, duit yang customer bayar tu semua kena masuk dekat company lah. Tak boleh lagi bayar macam tu kan, bayar direct tu. Sebab kereta sewa ni customer, ada yang customer bayar cash, ada customer yang online transfer, ada customer bayar pakai kad kredit kan. So semua duit tu kena masuk dalam akaun company, akaun HQ dulu, dan HQ kena keluar tax invoice. Alright, lepas tu kita kena bayar lah berapa GST kepada custom. Lepas tu balance tu macam company saya ambil sikit lah kan, ambil sikit, and then balance tu barulah bayar kepada licensee. Itu dia punya proses lah. So masalah pertama yang berlaku adalah, macam saya ni ada banyak licensee. So setiap licensee ni dia kena ada account dia sendiri. Untuk kita gunakan sistem tu, sistem GST tu, kita kena bayar dia punya software. So saya check setahun saya kena bayar untuk sistem accounting tu 12,000. 12,000 kan. Okay, kita orang tak apalah, bayar je lah kan. Sebab dulu memang kita punya bisnes online. Bisnes kita orang bisnes kita orang very simple lah. Lama terbuka pula bag ni. Bisnes kita orang very simple. Kenapa tak tidur lagi? Saya nak bangun awal. Lepas tu pukul 9 nanti saya ada training ni. So saya nak exercise pagi-pagi kan. Alright. Okay, you on ni dengar tak ni? Tak hujan pun. Tak hujan. Baru berhenti hujan ni. Alhamdulillah. Saya biasa 7.30 baru saya start morning walk. Tapi pagi ni saya ada kelas pukul 9. So saya start awal lah pukul 7 kan. You all ni tak tidur lagi, kenapa? Okay, teruskan tuan. Okay, thank you pada yang menonton. So bila GST diperkenalkan, saya kena bayar untuk sistem tu 12,000. Okay lah, tak apalah, 12,000 kan. Okay, and then sistem tu pula macam dulu masa kita run business kereta sewa kan, tak ada GST pun semua kan. So yang uruskan duit ni isi saya lah. Sebab sebelum GST, kira kita punya transaction tu very simple lah. Orang bayar, kita bayar kereta, dah settle kan. Lepas tu bayar lah berapa tax kan. Tapi bila GST diperkenalkan, kira macam banyak kerja lah. Nak manage sistem tu, nak keluar tax invoice, lepas tu nak kena buat payment dekat custom, lepas tu nak kena check claim daripada licensee. Sebab apa, licensee ni dia kena submit claim nak dapatkan duit kan. Lepas tu nak transfer duit. So setahun saya punya kutipan sewa lah total dalam 5 juta kan. 5 juta bahagi dengan 12 bulan, maknanya sebulan kita punya transaction tu dalam 400,000, 500,000 kan sebulan. So dulu isi saya seorang yang handle benda tu sebab very simple. Tapi bila GST diperkenalkan, kira macam banyak kerja. Isi saya dah stress lah. Banyak nak check tu, nak check ni, nak buat tu, nak buat ni. So dia stress lah. Last kita orang pun decide untuk ambil pekerja lah. First kita ambil seorang bekerja. Lepas tu bekerja tu pun macam tak menang tangan. Tak menang tangan. Banyak sangat kerja. Terlalu banyak kerja. So lalah kita ambil sampai 4 orang pekerja untuk manage account saja. Kan. So dekat situ kos dah bertambah lah.
Kos dah bertambah. So let's say lah, macam gaji pekerja tu kan, saya bayar dalam 1,500 satu orang kan, 1,500. So 4 orang pekerja, dah 6,000 kan. 6,000 kali dengan 12 bulan, dah jadi 72,000. Betul tak? 72,000 kan. So 72,000 campur dengan 12,000 sistem tu saja, dah 84,000 kan. Itu kos saya untuk manage GST. GST kan. Tapi tak apalah, kita bayarlah. Kita bayar gaji, bayar sistem, bayar gaji pekerja. GST pun saya bayar. Setahun saya bayar GST dekat 300,000. 300. Bayar GST saya 300,000 kan. Tapi tak apa, alhamdulillah kita bayar. And then bila GST diperkenalkan, berlaku juga kira masalah, antara masalah yang besar lah. Nak tahu tak apa masalah yang berlaku? Saya tak salahkan GST. Mungkin ada orang cakap, apalah GST ni bagus untuk rakyat. Betul, saya tak salahkan GST. Alright. Cuma ini kesan dia lah kepada company saya. Sebab apa? Company saya bukannya company besar, company biasa-biasa je kan. So bila GST diperkenalkan, so saya punya lisensi ni banyak tak puas hati. Banyak tak puas hati sebab apa? Payment tu lambat. Dulu customer bayar direct kat dia orang, so macam dia orang boleh dapat duit tu on the spot. Tapi bila GST diperkenalkan, kita ambil masa, kita paling teruk lah 10 hari nak proses semua benda tu. So macam saya punya lisensi ni, kebanyakannya bukannya orang senang, bukannya ada duit kan. So dia orang sewa kereta, dia orang nak duit. Sewa kereta, dia orang nak duit. Kadang-kadang dia orang ni pun ambil kereta orang lain. So kebanyakan owner kereta ni nak duit cepat. So bila GST tu, so proses untuk dia orang dapat duit tu lambat. So apa yang berlaku adalah lisensi saya ni lama-lama dia orang tak tahan. And then ramai yang keluar, ramai yang kira keluar lah. So dia orang nak buat sendiri tu. Dan ramai juga yang menipu, yang tak declare dia punya sale. So saya macam, you faham tak? Saya dah banner sistem licensing tu daripada tahun 2015. Masuk 2015, saya punya lisensi banyak yang keluar. So maknanya bisnes saya tu macam start, saya rekrut, lepas tu dia orang keluar. Saya rekrut, saya ajar, dia orang pandai, dia keluar. So bisnes tu tak boleh nak sustain. Kan? Itu yang berlaku lah. So lisensi saya seorang keluar kan. Sebab apa? Buat apa dia join company saya kan? Pening kepala nak bayar GST tu lah, nak tunggu payment. Baik dia orang buat sendiri kan. Lagi senang, sewa kereta dapat duit dah kan. Tak payah pening kepala. And then bila GST diperkenalkan, harga sewa tu jadi mahal lah. Harga sewa macam biasa kita sewa RM100. So bila GST diperkenalkan, harga tu jadilah RM106 kan. Mahal lah sikit kan. Tapi kalau customer tu sewa lama, macam 10 hari kan, dia, kalau biasa orang charge 10 hari RM1,000, kita kena charge customer RM1,060. Beza sikit je. Tetapi macam dekat luar sana ada banyak pesaing, ada banyak orang yang kecil-kecil ni kan. Yang kecil-kecil ni dia orang tak ada GST. So kita kalah dekat company yang kecil-kecil. So banyaklah customer lari dekat company yang kecil-kecil. So kita hilang customer. Alright, itu yang berlaku lah. Alright. Itulah apa itu pasal kena ada GST bang. So GST ni bagus. Cuma dia bagi kesan lah kepada company saya. So satu kos untuk manage GST tu, nak bayar software tu kan, dah 12,000 setahun. Lepas tu nak kena ada staff. Lepas tu saya punya lisensi banyak yang lari lah. Lepas tu masa sebelum GST tu, saya tak ada staff tau. Saya dengan isteri saya. Lepas tu saya ada pekerja 4 orang. Tapi pekerja ni dia bukannya betul-betul ni. Dia orang ni macam partner lah. Dia macam partner kan. So dia orang bekerja, saya bayar gaji basic. Lepas tu dia orang pun ada kereta dalam company saya. So sambil-sambil dia tolong saya, and then dia orang pun boleh sewakan kereta dia orang dekat saya punya company. So sebulan tu dia orang dapat lah 1,000 lebih, 2,000 macam tu kan. So kita orang tak pening kepala lah pasal KWSP. Sebab business kampungnya style lah. Business very simple kan. Tapi bila saya start ada staff bahagian account, and then memang tak boleh elak lah, kena bayar KWSP kan.
And then saya start tambah lah pekerja. Total pekerja saya ada 10 orang, dengan programmer, dengan bahagian account, bahagian marketing, bahagian sale apa semua kan. Total saya ada staff 10 orang. So staff ni, bila you ada staff kan, you bayar gaji, dan kalau you tak bayar KWSP, kalau dia report memang you kena lah. So kita pun start daftar bayar KWSP apa semua kan. And then macam bila start GST tu, actually company saya tu dah start struggle lah kita punya cash flow kan. Nak bayar tu, nak bayar ni, nak bayar tu, bayar ni. So kita punya duit tu dah macam limited. So macam kita bulan-bulan nak kena bayar KWSP pun kita bayar, tetapi dia jadi macam lambat. Sebab apa? Nak tunggu payment kan, nak tunggu payment apa semua. So masa tu kan tuan-tuan, saya KWSP ni kalau you lambat bayar kan, memang dia hari-hari call. Lepas tu dia call bukannya dia call staff, dia call owner company lah. Saya memang hari-hari lah KWSP call. And then KWSP ni dia call, dia bukannya lembut-lembut macam halung sebiji lah. Macam kalau you business owner, you mungkin faham lah. Kalau you biasa bekerja, you tak biasa run, mungkin you tak pernah kena kan. So KWSP ni hari-hari call. Saya tak angkat di WhatsApp lagi kan. And then macam saya ingat lah, macam KWSP ni, biarlah staff saya tu mati ke buluh tak bayar gaji, janji kita kena bayar dekat dia every month. Kan. So saya memang tak boleh tidur malam lah. Sebab kita ni dah struggle bayar tu, bayar ni, lisensi pula keluar apa semua kan. Lepas tu kena pula dengan KWSP. Aduh, kata pening kepala. Lepas tu macam satu lagi masalah. Bila kita start nak follow apa yang kerajaan tetap kan, kita nak follow lah, nak bayar tu, nak bayar ni. So semakin kita follow, makin banyak kita kena kan. Jangan saya minum dulu. Betul. Saya bukan nak salahkan siapa-siapa. Saya tak salahkan siapa-siapa. Salah saya jugalah. Kan? Ini cabaran lah. Ini cabaran dalam bisnes. So saya pun belajar juga daripada kesilapan ni. And then satu lagi memang nanya betul lah. So kan macam kita company Senyum Berhad, kita kena declare kita punya cukai. Kita kena kira macam submit lah berapa kita punya cukai. So macam saya pun masa tu tidak ada proper staff. Documentation pun masa sebelum GST tu memang cloud kan. So kita struggle sikit lah nak settlekan audit. Tapi kita submit. And then masuk 2012, 2013, 2014 saya macam upah lah. Ada company secretary. And then dia pun ada auditor. And then dia settlekan lah. Alright, sekejap So masuk tahun 2015, so maknanya audit 2012, 2013, 2014 tu macam settle lah. Walaupun kita punya documentation tunggal langgang pun semua. Sebab apa? Saya berniaga, saya bukannya belajar bisnes, saya tak ada pengalaman bisnes. So memang banyak buat mistake. Documentation tu memang cloud. Tapi saya appoint company secretary, and then diorang tolong settlekan lah. Submit pun semua settle. Masuk tahun 2015, masa kita nak submit untuk audit kan, nak bayar cukai kan. So kita declare lah, kita punya untung tak banyak. Sebab apa? Saya dah kena macam-macam. Saya nak kena bayar tu, kena bayar ni apa semua. So kita punya profit tak banyak. And then untuk audit 2015 kita submit dalam tahun 2017 macam tu lah. 2017, 2018 macam tu kan. So bila kita submit tu, satu dah lewat. Lepas tu tiba-tiba yang pihak LHDN dia macam tak puas hati dengan kita punya report lah. Sebab apa? Masa tu kita punya untung pun dah tak besar. Sebab kos kita pun besar. So LHDN dia tak puas hati. Dia datang office, dia nak check lah dokumen apa semua. Ini kalau you ingat kan, ni zaman bosku. Zaman ni memang LHDN memang cari mana-mana business owner yang ni lah, dia memang nak cari duit kan. So banyak kawan-kawan saya kena lah masa ni kan. So saya pun antara bangsa dia. So dia cari-cari, dia jumpa kita orang punya mistake lah. Kesilapan dia, macam saya buat bisnes kereta sewa.
You nak dengar tak apa kesilapan yang saya buat ni? Memang kejam lah, memang kejam. So masa kita orang buat kereta sewa kan, saya ada kereta under nama saya. Lepas tu saya ada kereta under pajak lah, kereta pajak kan. So silap kita, sepatutnya saya kena buat agreement dengan company saya. Kena buat agreement mengatakan saya sewa kereta tu dekat company saya. So company saya ambil kereta tu dan dia sewakan, duit sewa tu masuk dekat company, and then company saya akan bayar lah installment. Tapi saya punya staff account tu dia terlepas pandang benda tu, tak buat agreement. Lepas tu yang saya company secretary pun terlepas pandang benda tu, yang company auditor pun terlepas pandang benda tu. And then kita submit dekat LSDN, and then LSDN jumpa benda tu, tidak ada agreement antara owner kereta dengan company saya. So bila kita duk bayar installment dekat bank, so LSDN cakap okay, semua payment ni tidak boleh dikecualikan cukai. So saya ada lebih kurang 60 biji kereta masa tu. 60 biji kereta kan. You bayangkan kalau sebiji kereta installment dia RM600 kan. RM600 kali dengan 60 biji. 60 kali dengan 6 apa? RM36,000 kali dengan 12 bulan. So semua duit tu tak boleh dikecualikan cukai. So kena cukai duit tu. Lepas tu kena penalti sebab lambat hantar. So mula-mula tu saya kena penalti RM230,000 lah. RM230,000 kan. Saya pun bila terkena tu kan RM230,000 sebab mistake tu je. Mistake tak ada agreement. So saya macam tak puas hati. RM230,000 tuan-tuan, boleh beli rumah sebiji tau. Boleh beli rumah sebiji kan. So saya pun tanyalah saya punya company secretary, macam mana ni kan, takkanlah aku nak kena bayar RM230, banyak ni kan. And then ini mistake ni bukannya kita sengaja, kita pun terlepas pandang. Saya terciduk dengan perkeso 12K koyak bang. Zaman bosku punya struggle kan. Yang berniaga tu faham-faham je lah. Yang tak berniaga tu mungkin tak faham kan. Faham-faham. Alright. So saya pun macam company secretary saya, auditor pun semua, okay, cubalah buat merayu kan. Cuba merayu. Saya pun buatlah rayuan. Saya buat rayuan dekat LSDN semua. Nak tahu apa jadi bila saya buat rayuan? Ini saya tak salahkan siapa-siapa lah. Salah diri saya jugalah kan. Tapi ini sebagai pengajaran. So dia punya moral dia adalah, bila you nak run company kan, you kena ambil pekerja yang very powerful. Yang kalau yang bahagian account tu, you kena cari pekerja yang very powerful punya account. Cuma masalahnya kita ni orang biasa, kita mana mampu nak ambil pekerja yang bahagian akaun yang power-power kan. Saya setakat bayar gaji RM1,500, RM2,000 boleh kan. Kalau nak ambil yang staff yang power-power tu, nak bayar gaji RM5,000, RM6,000, kita tak mampu sebab kita company kecil. Lainlah orang kayangan kan. Orang kayangan boleh lah ambil yang power-power kan. Ambil manager yang power, ambil akaun yang power kan. So itulah isu dia. Zaman bosku banyak peniaga, susah ke bang? Saya tak pastilah, tapi memang bila saya tanya kawan-kawan saya, memang banyak lah yang kena kan. Banyak yang kena kan. So biasanya dia orang tak cerita lah. Biasa dia orang tak cerita. Sebab apa? Masa tu kalau cerita je memang kena kecam lah kan. Alright. Okay, so saya tak salahkan GST pun, tapi inilah kesan dia lah. And then saya pun sedar selepas beberapa tahun impact dia kepada company saya kan. Lepas saya merayu kan, saya merayu pun semua, penalti tu daripada RM230,000 naik jadi RM270,000. Betul? Wah, kata gila. Aku merayu ni nak minta kurang penalti kan, ini merayu naik lagi. So maknanya dekat situ sebenarnya LSDN dia dah hantar signal, dia tak nak saya merayu. Kalau kau merayu, aku akan korek lagi dan aku akan naikkan lagi. So dia macam, kau nak settle, kau bayar. Kalau kau tak puas hati pun semua, kau merayu, aku korek lagi, aku naikkan lagi. So itu dia punya mesej dia.
So kalau you jadi saya kan, you nak merayu lagi tak? Sebab apa? Macam saya punya mentor cakap lah, government ni you lawan macam mana pun you kalah. Kan? Government you fight macam mana pun you kalah lah. So saya nak melawan apa semua, no point jugalah. So okay, terima je kan. So untuk penalty tu macam saya diberi macam boleh bayar installment lah. Boleh bayar 36 bulan, 270,000 36 bulan. Sebulan dalam 7,000 lebih lah. Saya pun menyesal aku merayu kan. Ingat merayu boleh kurang, ni merayu naik pula. Aduh, kata kan, nyesal saya buat rayuan. Patutnya saya settle je kan 230,000 kan, naik 40,000. Aduh, ya Allah. So masa tu bisnes saya memang kira struggle lah. And then apa yang berlaku tuan-tuan, sebelum GST saya boleh ambil duit lah, duit company kan, dalam saya punya net profit lah sebulan dalam 30,000, 40,000 lah. Memang boleh nampak duit. Saya every month pun boleh simpan duit kan. Boleh simpan duit. Bila start GST je, saya nak ambil gaji 5,000 pun fikir 10 kali. Nak simpan duit pun tak ada duit nak simpan. Sebab apa? Duit tu dah macam kena rompak dah, macam kena kebas. Bayar tu, bayar ni lah, macam tak ada duit. Siapa kat sini business owner? Business owner yang lalu macam saya lalu ni. Kalau business owner you mungkin faham. Tapi kalau macam you pekerja mungkin you tak faham. You bekerja je. Siapa business owner kat sini yang pernah hadap benda ni? Cuba komen sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tak? Ada korang tengok saya punya live ni? Alright. Tak ada orang komen. Pernah bang, kan? So itu antara cabaran. Ni zaman bosku lah kan. Masa tu kalau kita komplain memang kena kecam lah. Kan? So betul tak? Kalau kita komplain masa tu memang kena kecam lah. Sebab apa? Masa tu apa, ada banyak lah cyber trooper lah semua lah. Memang siapa yang komplain memang kena kecam kan. So semua orang biasanya tutup mulut lah. Ramai sedang tengok bang. Alright. Tapi saya tak salahkan siapa-siapa. Saya tak salahkan LSDN, saya tak salahkan KWSP, saya tak salahkan custom, saya tak salahkan siapa-siapa. Salah tu diri saya jugalah. So kalau kita buat betul, tak adalah kena lah. Ni kita sendiri yang salah, kau terimalah padahal. Tapi itulah atas budi bicara lah kan. Macam saya pun company bukannya besar, ini saya pun banyak bantu customer, saya pun banyak bantu sediakan peluang bisnes kepada orang kan. Tapi nak buat macam mana kan. Okay. So saya masa lepas GST tu, saya nak ambil gaji tuan-tuan, tak boleh. Nak ambil gaji 5,000 pun fikir 10 kali. Sebab apa? Nak bayar gaji staff. Saya priority bayar gaji staff. Sebab apa? Kalau staff ni kita bayar gaji, tak boleh bayar gaji. Jadi macam naya ke dia lah. Dia kerja, kita tak boleh bayar gaji. So settlekan gaji staff dulu. Kalau ada duit lebih, barulah saya ambil. Kan? So memang at the end of the month memang tak ada duit lebih. Kan? So mostly tak boleh ambil gaji. Tapi masa tu saya alhamdulillah, saya masih ada saving. Dan saya ada income lain lah. Ada income lain, so boleh cover. Kalau tak cukup sangat, barulah saya ambil duit kan. And then macam saya owner company, alhamdulillah lah, macam rumah, kereta, bil semua tu company bayar. Cuma duit nak makan je. Duit nak makan pandai-pandai lah. Pandai-pandai kan. Alright, tu cerita saya lah. Okay, so business tu 2015 memang dah start struggle. Satu lagi saya nak share. Saya kena bayar penalty tu kan, sebulan dalam 7,000. So saya kena keluar post dated check lah. Lepas tu saya pun tak macam mana, saya pun mesej lah saya punya kawan. Nama dia Jimmy kan. Jimmy ni dia buat bisnes kereta sewa juga. So saya pun mesej Jimmy kan. Macam Jimmy ni orang Cina tau. So cakap, Jimmy aku teruk lah Jimmy. Penat kata, kena macam-macam kena. Ni kena lagi penalty kan. Letih lah kata. Lepas tu si Jimmy ni pun sebenarnya dia pun pernah kena juga. Penalty kan. So dia tanya saya, Wahid, you punya company bila you dapat lesen pelancongan? So saya cakap, saya dapat lesen pelancongan 2015. So dia kata, dia pun pernah kena juga. Lepas tu rupa-rupanya bila you dapat lesen pelancongan kan, and then LSDN dia dah keluar perkeliling. Setiap company yang ada lesen pelancongan, dia dikecualikan cukai selama 2 tahun.
So maknanya saya dapat lesen tu 2015. Saya dapat bulan Ogos lah 2015. Lepas tu saya pula kena penalti tu untuk audit 2015. Oh kan, audit 2015 kan. So kalau ikutkan saya dikecualikan cukai lah selama 2 tahun kan. 2015, 2016 kan. 2017 baru start saya bayar. Saya kena penalti tu 2015. So saya bila si Jimmy ni dia tunjuk saya punya dia punya perkeliling kan, perkeliling daripada LSDN, saya pun terkejut lah. Ish, sepatutnya aku tak kena lah penalti kan, tak adalah kena bayar cukai sebab baru dapat lesen kan. Lepas tu saya pun tunjuk yang perkeliling tu dekat company secretary. Company secretary saya pun terkejut lah, terkejut. Ish, dia orang pun tak terfikir benda tu kan. Lepas tu hantar dekat company auditor. Auditor pun terkejut lah, terkejut. Lepas tu kita pun submit benda tu dekat LSDN. LSDN senyap tak kata apa-apa kan. Saya dah bayar ni 7,000. 6 bulan saya bayar 7,000 kan. So you bayang 7,000 kali dengan 6 bulan 42,000 kan. 42,000. Aduh tu. Sampai sekarang senyap, tak ada respon. Tak ada minta duit, tak ada apa semua kan. Buta-buta je saya bayar cukai, bayar penalti 42,000 kan. Kan. Alright, memang tak ada lah GST, memang tak ada dikembalikan lah. Kan. Yang kalau business owner mungkin faham lah. Saya duk bayar GST. GST tu kita bayar sebab apa customer pun bayar kan. Cuma yang ni lah banyak sangat benda yang saya kena bayar. KWSP lah, LSDN lah, GST lah, cost lah. Dia GST tu tak ada isu tau, tak ada isu. Cuma nak manage GST tu cost. Kan. GST or SST. Actually dua-dua bagus. Kalau duit tu digunakan dengan betul lah kan. Macam Malaysia ni. Saya boleh kata adakah you setuju betul ke negara Malaysia ni duit diuruskan dengan betul, kan? So memang kita boleh nampak lah dekat luar sana banyak pembaziran, banyak penyelewengan kan. So GST ke SST ke, bagi banyak mana duit pun, kalau masih lagi berlaku pembaziran, masih lagi berlaku penyelewengan, memang duit takkan cukup. Tapi kalau duit tu di-manage dengan betul, insya-Allah cukup lah kan. So saya ada tengok satu video ni. Ada orang ni dia cerita lah pasal Brunei kan. Macam masa sebelum mereka, kenapa Brunei tak nak masuk dekat Malaysia. So kalau ikutkan Malaysia dengan Brunei, masa kita zaman nak mereka, kita hampir sama je. Kita punya situasi kan, kita hampir sama. Okay, Brunei ni dia punya kelebihan, dia ada minyak lah. Tapi negara dia tak besar kan. Dia tak ada balak, dia tak ada sawit pun semua. Negara dia kecil je. Alright, so bila kita bandingkan Brunei dengan Malaysia kan. So saya pernah pergi Brunei, saya ada kawan dekat Brunei, dan saya ada kawan juga yang bekerja kat Brunei. Bila saya tengok Brunei kan, so Brunei ni bila you lahir, and then sekolah tu percuma. Daripada you sekolah rendah sampai you masuk universiti, kerajaan Brunei akan tanggung pendidikan percuma dekat Brunei. Ini yang rakyat Brunei dapat lah. Dekat Malaysia kau masuk universiti, kena buat loan kan, kena bayar lah. Alright, ini bukan nak banding negara lah, tapi ini yang berlaku lah. Okay, rakyat Brunei pendidikan percuma. Okay, lepas dia orang habis belajar, dia orang bekerja kan, So kalau dia orang nak beli kereta dekat Brunei, murah tau. Sebab apa, saya ada kawan dekat Brunei, dia buat bisnes kereta sewa. So memang harga kereta kat sana murah. Sebab apa, tak ada cukai. Kan. So kalau macam you bekerja sebagai cikgu, gaji you beberapa bulan je dah boleh bayar kereta. Kalau cikgu kat Malaysia ni you kena bayar, kena kumpul gaji 20 bulan. 20 bulan barulah you boleh bayar kereta. Kalau kat Brunei tak sampai setahun. You boleh beli kereta sebiji. Alright, okay tu. Lepas tu macam di Brunei, rakyat dia, kalau you miskin sangat, you tak mampu, kerajaan dia akan sediakan rumah biasalah. Kena bayar lah kan. Kena bayar. Kalau kat Malaysia, kalau kau miskin, ada tak kerajaan bagi rumah kat kau? Memang tak lah kan. So lepas tu apa lagi? Okay, dekat Brunei, kalau you sakit kan, perubatan percuma.
Dan kalau macam hospital dekat Brunei tak boleh nak rawat you kena hantar ke luar negara, kerajaan Brunei akan sponsor you, akan tangguh. Maknanya perubatan percuma. Itu rakyat Brunei dapat lah. Okey, kenapa dia jadi macam tu? Sebab apa? Brunei ni dia tak ada politik. Dia hanya ada sultan je. So sultan ni dia dapat duit, sultan ni digunakan duit tu dan dia invest, daripada keuntungan tu dia gunakan untuk rakyat dia. So Malaysia pun sama juga. Malaysia ada minyak kita ada, balak kita ada, sawit kita ada banyak sumber. Kan? So sepatutnya kita pun daripada sumber tu kita boleh bantu rakyat. Tapi faham je lah kan. Banyak sangat apa, tangan-tangan kat atas tu. Orang tu ambil sikit, orang ni ambil sikit, lalas dekat rakyat tak dapat apa-apa. Kan. Alright. Okay, so saya tak nak cerita pasal politik. So saya alhamdulillah saya cuba follow apa GST saya bayar, KWST saya bayar, LSDN saya cuba bayar, tapi end up kira macam sebenarnya saya tak perlu bayar pun. Yang tu sebab apa, company saya dikecualikan cukai. Lepas saya bagi tu memang semua senyap, tak ada apa-apa kan. Alright. Tapi memang company saya struggle, and then licensing saya memang masuk keluar. Alright. Lepas tu tahun 2020 kira macam saya ni dah struggle. Macam company ni dah sakit kan. Tiba-tiba datanglah pula wabak COVID. Dia terus saya terciduk, memang tersongkor terus lah. Sebab masa tu langsung tak ada income tuan-tuan. Dulu masa GST ke SST masih lagi ada income, kita masih lagi boleh bayar kan. Bila COVID datang langsung tak ada income. So bila tak ada income tu, kita ada staff, kita ada komitmen kan, kena bayar. Tapi saya cuba fight, and then saya start cuba berniaga. Masa tu saya cuba jual produk makanan lah. Dipendekkan cerita, kira saya tak ada pengalaman jual produk makanan. Lepas tu bisnes tu rugilah. Sebab apa? Yelah, sebenarnya kalau you baru nak start, kalau boleh you cut cost kan. So masa tu saya masih ada pekerja, ada 6 orang pekerja. Gaji pekerja je RM10,000. Saya punya untung sebulan RM8,000. So setiap bulan saya negatif RM2,000 kan. So tapi tak apalah, just fikirkan nak maintain staff je. Tapi lepas bayar sampai bulan 12 2020, staff saya pun mungkin dia nampak macam tak ada harapan ni. And then dia orang pun lepas dapat gaji je, dia orang berhenti esoknya 24 jam. Rendah lagi. Produk tu bagus. Cuma bisnes tu tak untung. Bisnes dia tak untung sebab apa? Bisnes model, cara saya berniaga tu. Sebab apa? Macam rendang daging tu supplier dia bagi kat saya. Lepas tu dia pun training tak bagi, bahan marketing tak bagi, semua saya kena buat. So bila saya kena buat semua, banyak kerja, and then saya kena ada staff. Kan, bila ada staff tu, untung kita tak adalah banyak mana kan. Lepas tu itu yang jadi rugi tu. Alright. Okay. Alright. So masuk kira bisnes kereta sewa saya memang hujung tahun 2020 tu memang jahanam terus. Memang tak ada income. Bisnes jual produk, rendang segala maknanya tu semua memang tak boleh nak continue. Staff saya berhenti kerja kan. Lepas tu saya memang langsung tak ada income tuan-tuan. Langsung tak ada income. Masuk tahun baru 2021 lah. So sebenarnya saya almost gila. Macam nak gila kan. Sebab apa? Hilang segala-galanya. Kalau you ingat masa tu kan hari-hari banyak kes orang bunuh diri kan. So saya antara orang yang depressed lah. Memang depressed gila kan. Income dah tak ada kan. Lepas tu masuk bulan 1 tahun baru, saya start dapat kena saman. Dapat surat saman. Sebab apa, company saya ni ada hutang lah. Lepas tu kita tak boleh nak bayar hutang tu. So saya start dapat surat saman. Ya Allah, stress kan. Total saman saya dapat tu dalam 300,000. So kita dah tak ada income, bisnes tak jalan, macam mana kita nak bayar? Lepas tu yang orang yang saman ni pun tak fikir kan. Dia tak peduli. Kau ada duit ke tak ada duit, kau kena bayar juga. Kata. So kena saman. So itulah antara cabaran-cabaran yang saya hadapi. Memang macam nak gila tuan-tuan. Macam nak gila. Kan.
So ada tak sesiapa yang pernah hadapi macam ni kan? And then saya nak cerita sikit macam mana saya bangkit balik. Okay, yang pasal saman hutang tu saya sebab hutang tu hutang company. So saya appoint seorang lawyer. So minta lawyer ni tolong berunding dengan orang yang saman saya kan. So macam mana kita bayar ansur-ansur kan. Sebab saya memang dah tak ada duit dah. Memang tak ada income kan. Betul bos. Bos boleh hampir jadi gila. Kadang-kadang nak cari gaji untuk staff. Betul. Saya fikir kalau saya tak kuat kan, tak tahulah apa jadi kan. Tapi saya fikir isteri saya fikir anak-anak saya kan. Kalau saya tak ada macam mana kan. So saya kena fight. And then nak tak saya share macam mana saya bangkit balik. Dan dalam masa 9 bulan saya jadi jutawan balik. Ada tak? Yang ni cerita ni saya nak bagi inspirasi kat you. You all ni ada share tak saya punya video ni? Nak tahu? Saya dah tak lama ni. So cerita ni saya nak inspire kat you. So masuk bulan 2 saya jumpa balik kawan saya, Kak Nini lah. Kak Nini ni sebenarnya dia ejen kepada produk SKV tau. So dia dah jadi ejen daripada tahun 2017. So saya mesej dia tu sebab apa, saya tengok dia punya sale tu daripada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dia punya sale tu maintain 5 juta. So dia cakap, boleh tahan dia punya bisnes. Dia SKV ni dia jual produk kesihatan. Siapa pernah dengar SKV? SKV ni produk dia. Saya bawa Fitech. Ini dia punya duta dia Pak Nel. So saya jumpa saya punya senior lah, Kak Nini ni. Saya borak-borak dan saya cerita lah bisnes saya teruk lah Kak Nini apa semua kan. Dah jahanam, tak ada income apa semua kan. And then so Kak Nini pun cakap, Wahid join lah SKV kan. So saya pun join. Masa tu yuran dia untuk daftar RM65.40. RM65.40. So saya pun daftar. And then tapi saya tak tahu pasal produk, sistem semua tak tahu. So saya tak buat apa-apa. Okay, saya daftar 15 Februari. Memang saya tak buat apa-apa kan. Tak tahu. Okay, selepas 3 hari tiba-tiba founder SKV tu call saya. Puan Katika ni actually saya dah kenal tak adalah lama, daripada tahun 2017 saya dah kenal. Sebab apa, saya belajar sama-sama dengan dia, dengan mentor yang samalah. Okay, so lepas 3 hari saya daftar join ejen SKV, tiba-tiba Puan Katika, founder SKV, call saya. Dia call, Wahid, you join company saya jadi ejen lah. Ya puan. Boleh tak datang office? Bila puan? Datang hari ni juga. Saya nak explain tentang kita punya business. So saya pun inform dekat isteri saya pun pergi office dia. Office dia kat Shah Alam tau. So saya pergi office dia pukul 12.30 lah appointment. So saya pun pakai smart and then pergi jumpa dia. So saya cerita sikit apa yang membuka mata saya lah tentang SKV. So bila saya pergi ni SKV, Puan Katika dia ceritalah sejarah SKV. SKV ni ditubuhkan tahun 2009. Lepas tu masa dia orang start tu, dia orang menggunakan sistem stokis ejen. So dulu kalau nak jadi stokis dia modal RM20,000. Kalau nak jadi ejen modal dia dalam RM5,000 macam tu lah. Alright. And then alhamdulillah dia orang ni banyak menggunakan offline marketing. Dia orang masuk TV, masuk majalah, masuk billboard, surat khabar semua. Memang SKV ni founder dia tu memang ada modal besar kan. So dia orang punya sale tu pernah capai 60 juta setahun. Dia orang pun produk-produk dia orang tu ada yang masuk farmasi apa semua kan. Tapi selepas tu dia orang buat kesilapan, sampailah dia orang punya sale tu drop sampai 2 juta. Dia orang start 2009, 2015 dia orang start 2009, and then dia punya sale tu pernah capai sampai 60 juta. SKV ni produk dia tu memang sampai ke Indonesia. And then tapi dia buat mistake lah, dia banyak kena tipu dengan farmasi, dengan kedai-kedai jamu kan. And then tahun 2015 dia punya sale tinggal 2 juta. Ini cerita daripada Puan Katika lah. So masa tahun 2015 tu, macam Puan Katika dia cakap dia decide nak tutup dah company. Sebab apa? Macam tak untung kan. And then tapi macam SKV ni dia dah ada staff. So staff dia cakap, Puan boleh tak kita cuba sekali lagi? Sebab apa, produk ni bagus, ramai kita punya stokis ejen. Kalau kita tutup, kesianlah dekat customer, kesianlah dekat ejen. So macam Puan Katika, okay, kalau korang nak cuba lagi, kita cubalah, kita tengok macam mana kan. So benda pertama yang Puan Katika buat adalah dia buang ego dia. Puan Katika ni bukan calon-calon orang, dia memang businessman. Memang dah pernah
capai jutawan. Dia pun pernah ada transaction sampai bilion. Dia ni sebenarnya billionaire, Puan Kartika ni. Alright, tapi dia very humble. So dia buang ego dia, dia start pergi belajar. So first kali dia pergi belajar dengan Najib Sadok tahun 2016 macam tu lah, dia pergi belajar kan. Sebab dia orang ingat kejatuhan dia orang tu disebabkan dia orang ni tak pandai marketing. Dia tak pandai online marketing. So dia pun pergi belajar dengan Najib Sadok. Masa tu saya ingat lagi Puan Kartika cerita, dia pergi Johor, pergi jumpa Najib Sadok nak belajar pasal online marketing kan. And then entah macam mana, mungkin Najib Sadok kira recommend dia untuk join kelas Dr. Aizan Osman. So Puan Kartika ni pun masuk kelas Dr. Aizan Osman, masuk MKK, and then dia terus sign up jadi titanium. Puan Kartika ni dia jadi titanium Dr. Aizan Osman tahun 2016. Lepas tu bila dia masuk tu, barulah Dr. Datuk Wira ni dia start repair SKV. So daripada benda dia proses repair tu, SKV daripada sale 2 juta, and then tahun lepas 2020 dia punya sale 50 juta. 50 juta. Lepas tu tahun ni tak silap saya bulan Ogos macam tu dah 60 juta. So saya ingat sekarang ni mungkin dah 70 juta, mungkin dah 80 juta dia punya jualan. And then SKV ni sale dia sebulan 15 juta. Memang lepas Puan Kartika masuk belajar dengan Datuk Wira, bisnes dia tu naik balik. Alright. So saya ke-8. Okay, so SKV ni dia jual produk kesihatan tau. SKV ni dia fokus produk diabetes, kencing manis. Ni ada hujan. SKV dia jual produk kencing manis. So nanti saya tunjuk dia punya produk-produk dia lah kan. Tapi saya tak boleh tunjuk lama sebab apa? Dekat saya punya TikTok ni, kalau saya tunjuk produk memang TikTok dia akan end saya punya video. Alright. Okay, so pada SKV masa tu dia masih lagi menggunakan sistem stocking agent. And then pada tahun 2020 SKV dia bertukar bisnes dia kepada sistem dropship. Alright. So dulu nak jadi stocking dia modal RM20,000. Sekarang ni nak jadi dropship modal dia RM65.40 je. Okay. Bila SKV bertukar, and then macam tahun 2020 tu dia punya sale tu dah 50 juta tau. So dah okey. Cuma kenapa dia bertukar? Sebab satu Puan Kartika cakap macam sister stocking agent ni dia ikut mood dia. Dia macam kalau day time dia okey dia buat, kalau day time dia lemau, dia down apa semua dia down. So sale tu macam naik turun. And then macam SKV pun dia ada internal sales team. Dia ada 300 orang pekerja yang dia bayar gaji. And then SKV dia akan buat FBI lah. Dia buat iklan kan. Dia buat iklan. Masalah dia, kos iklan tu makin lama makin mahal. And then susah nak closing. Oh betul. Saya kalau tunjuk gambar produk, tunjuk produk aja memang kena end saya punya video. TikTok ni memang tak bagi kan. Alright. So bila SKV dia tengok macam masalah stocking agent kan, yang stocking agent yang sale tak menentu, lemau kan. Lepas tu isu buang harga apa semua kan. And then macam dia punya internal sales team, kos untuk iklan pun mahal apa semua kan. So SKV fikir-fikir, dia tukar kepada sistem dropship. Dia tukar tu sebab apa? Dia dah tengok ada satu company ni menggunakan sistem yang sama, dan company ni boleh buat jualan sampai 100 juta. SKV dia tak pernah capai sales 100 juta tau. So dia orang ni tiru je company ni. Okay. So nak faham, nak bagi you faham sistem SKV ni, saya cerita ada satu company lah. Ini real story punya cerita kan. Kalau you biasa lalu highway, you akan nampak billboard Sabela. Sabela ni dia jual baju kurung. Mungkin ada yang pernah beli baju kurung Sabela. Ada tak pernah dengar brand Sabela? Ada tak pernah dengar brand Sabela? Sabela, baju kurung tanpa gosok. Dia punya duta dia Ella. Ella suka Sabela. Ada tak pernah dengar Sabela? Ada. So Sabela ni dia menggunakan sistem dropship. Okay. Sekejap saya bagi stand lah dia punya ni. Saya bagi stand. Hujan lah pagi-pagi ni. Okay. Alright. Okay, so Sabela ni dia menggunakan sistem dropship. Tapi sistem dropship Sabela ni dia very simple lah. Dia ada 2 level. Sorry lah gambar-gambar ni. Dia ada 2 level dropship.
Level pertama dropship biasa, level kedua dropship VIP. Dropship biasa ni siapa-siapa boleh daftar jadi dropship biasa, kena masuk dia orang punya Facebook group semua, lepas tu nanti dia adalah pendaftaran bla bla kan. So Sabela ni dia tak ada kedai, dia hanya ada kilang buat baju. Okay, so masa tahun lepas 2020 Sabela ni dia ada lebih kurang 70,000 dropship, right? So dia punya bisnes dia, contoh baju Sabela ni harga RM100 kan. So kalau you jadi dropship dia, you promote baju Sabela, orang bayar kat you RM100, lepas tu you ambil lah, ni contoh lah, you ambil commission you RM20, RM80 you bayar kat Sabela. So Sabela dapat duit, Sabela akan siapkan baju tu, Sabela akan hantar dekat customer lah. Tu dia punya sistem. And then macam dropship ni kalau boleh buat jualan dalam 10,000 sebulan selama 3 bulan berturut-turut, so dropship ni dia akan upgrade menjadi partner circle, VIP dropship lah. So partner circle ni dia punya commission ni, contoh je tau, saya tak tahu yang betul-betul, contoh je. Partner circle ni dia punya commission 30%. Tapi partner circle ni, VIP dropship ni, dia tak perlu jual dekat end user. Kerja dia adalah rekrut dan training dropship biasa. So saya ada seorang kawan ni, dia ni dropship Sabela, dia ada 1,500 dropship bawah dia. So kerja dia ajar dropship ni untuk buat jualan RM1,000 je, paling sikit kan. So you bayangkan kalau dia ada 1,500 dropship bawah dia, kalau salah seorang buat sale RM1,000, so dekat situ dia punya jualan 1.5 juta. And then dia punya commission tu dalam 10%. 10% maknanya RM150,000. RM150,000 tu besar tu. Sebab apa? Dropship dia ni tak payah ada kedai, tak perlu ada pekerja, tak perlu packing barang, tak perlu post barang. So semua Sabela settlekan. Sabela jahit baju, post barang, bahan marketing, semua Sabela bagi. So benda tu yang membuatkan Sabela boleh, dia punya jualan tu boleh naik sampai 100 juta. Alright. So SKV pun dia cuba tiru sistem Sabela ni, tapi SKV ni dia lagi powerful lah. Okay, saya tunjuk lah saya punya ni. Tak nampak kot. Ni saya punya jualan selama 9 bulan. 2.15 macam tu lah. 2.15. Alright. Mungkin tak clear sangat kan. Alright. So kenapa saya cakap bisnes SKV ni power? Satu, macam Sabela, dia punya produk ni produk jual dekat perempuan. Macam SKV ni produk dia produk untuk lelaki dengan perempuan. SKV ni dia punya expert adalah jual produk untuk diabetes. Kat Malaysia ni ada lebih kurang 7 juta orang yang sama ada dia dah kena kencing manis ataupun dia pun berpotensi untuk kena kencing manis. So dia punya market tu besar. Lepas tu macam Sabela, kalau you dapat buat 10,000 sebulan selama 3 bulan berturut-turut, barulah you boleh rekrut orang. Macam SKV ni, you daftar je jadi ejen. Esoknya bila you dah account dah ada, you dah faham, esoknya you boleh terus rekrut ejen. So ni produk dia lah, produk ni Fitech kalau you pernah dengar kan. Okay. And then saya pun bila lepas saya dapat penerangan tu, saya pun esoknya saya terus buat live, saya promote. Alhamdulillah bulan pertama saya dapat rekrut 30 orang ejen lah. Itu pun kawan-kawan saya je. So bulan pertama saya punya sale dalam 11,000. SKV ni dia sekarang ni dekat Singapura. And then actually Indonesia pun dia dah masuk. Tapi Indonesia ni ada produk Fitech je. Produk ni je yang masuk. Produk lain tak masuk lagi. Indonesia dah ada. Singapura, Indonesia. Kan? Tapi sekarang ni untuk rekrut ejen Malaysia, Singapura. Untuk Indonesia belum lagi. Sebab apa? SKV dia tengah prepare dia orang punya sistem tu. Nanti coming soon, insyaAllah saya pun boleh rekrut ejen dekat Indonesia. SKV ni bisnes dia sama macam Amway tau. Memang insyaAllah lah boleh capai bilion-bilion lah. Dalam Singapura saya rasa dalam tahun 2017-2018 lah, macam tu. Sebab apa? Ada juga ejen kat sana. Ni dah 2 bulan guna defend macam. Okay, nak jadi ejen, kalau nak jadi ejen, you klik dekat saya punya bio, you klik WhatsApp tu, nanti saya reply. Kan, nak jadi ejen, yuran dia RM65.40 untuk Semenanjung, Sabah Sarawak RM72.90, Singapura RM81.
Bila you daftar je, nanti you akan dapat training 5 hari. Lepas tu SKB akan masukkan you dalam group Telegram. You nak tanya soalan boleh. Lepas tu bahan-bahan marketing pun SKB akan bagi. Lepas tu SKB sekarang ni dia dah ada, dipanggil Learning Management System, LMS. So video tutorial semua you boleh tengok dekat dia punya website. Boleh belajar online je. Macam saya sekarang ni, saya punya jualan sebulan 800,000. Saya punya sale 800,000 sebulan. Bulan lepas bulan Oktober 850,000. Bulan September 830,000. Tapi saya start bulan Februari tu sale saya 11,000 je. 11,000. Lepas tu bulan Mac sale 13,000. Bulan April 10,000. Turun sebab saya masa tu bulan puasa, saya tak larat nak buat live. Bulan Mei naik 14,000. Bulan Jun 30,000. Bulan Julai 50,000. Bulan Ogos naik jadi 330,000. Bulan September 830,000. Bulan Oktober bulan lepas 850,000. Macam mana sale tu boleh naik? Sebab apa? Saya punya ejen dah ramai. Masa mula-mula saya join, ejen saya tak ramai, 30 orang je. Sekarang ni saya punya ejen ejen saya tu ada dalam 400 lebih. 400 lebih. Lepas tu ejen saya ni pula, dia orang start rekrut. Total saya punya downline sekarang ni, campurlah customer apa semua, total saya punya downline sekarang ni ada 4,000 lebih. 4,000 lebih. Bayangkan kalau satu orang customer beli barang RM300 sebulan. Sebulan dia spend RM300. Kalau lah saya ada downline 4,000 orang, 4,000 kali dengan RM300, 1.2 juta saya punya sale kan. Jadi kalau saya dapat, sebab apa, lagi tinggi level tu komisen dia kecil lah. Macam bulan lepas saya punya sale 850,000. Saya punya komisen tu dalam sale 850,000, saya punya komisen tu dalam 40,000 lebih. Tapi okey lah, saya dapat 5,000, saya dah syukur. Sebab bukannya kena ada kos apa-apa. Saya buat 2 orang je dengan isteri saya. Saya tak perlu ada kedai, saya tak perlu packing barang apa semua. Saya buat 2 orang je. So memang best gila lah. Memang kalau you struggle apa semua, saya tak ada bekerja. Tak payah, saya fokus marketing je. Saya fokus marketing. Macam penghantaran tu semua SKB tu. So kalau you nak jadi ejen, kalau you struggle apa semua kan, you ada masalah macam saya, bisnes jatuh kan. Macam saya ada banyak lah kawan-kawan saya yang dulu dia founder produk apa semua, bisnes dia struggle apa semua, dia join SKB. And then dia nampak SKB ni untung dia gila-gila, lebih besar daripada bisnes dia kan. So SKB ni senang, kita jadi ejen, kita promote. Macam production SKB buat, delivery SKB buat, bahan marketing SKB buat, training SKB buat. So jadi senang kan. So saya sepanjang saya join SKB ni, total jualan saya 2.15 juta. And then saya punya net profit 177,000. Saya buat 2 orang je dengan isi saya. Kalau you nak join SKB, you klik dekat saya punya bio, you WhatsApp saya. Dia produk ni you kena guna. You kena guna dan you share. Kalau you jadi ejen, you tak guna, you tak boleh nak share. Macam saya guna semua produk. Family saya dulu memang ada masalah kesihatan. Saya dulu gemuk tau, saya gemuk. Saya guna produk SKB, alhamdulillah berat badan saya okey. Isi saya dulu memang pernah kena stroke. Sebab apa? Dia punya hormon tu tak tu kan. Dia HB low. So bila dia guna produk SKB, alhamdulillah. Isi saya ni asma dulu lah, asma. Sekarang ni dah tak pakai inhaler dah. So produk dia tu sangat bagus. Sebab apa? Produk SKB ni dia dibuat oleh doktor. Founder dia tu Dr. Syed. So you nak jual, you tak kisah, you nak makan tak kisah. Dan memang SKB ni dah bantu ramai orang. Produk dia memang very good. Duta Panel ni duta dia seumur hidup. Saya ada kelas pukul 9 nanti ni. So saya rasa tak setakat itu saja. Kalau you berminat, you klik dekat bio, nanti saya bagi detail macam mana nak daftar jadi ejen. Alright, saya rasa itu saja. Thank you very much. Assalamualaikum.